Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua. Rukun negara mesti dihayati oleh semua rakyat Malaysia demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pidato kami ini adalah untuk membahaskan rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Kestabilan pertiwi sentiasa rapi apabila rukun negara dihayati. Malaysia, negara berdaulat, sudah tentu berpaksikan perlembagaan demi mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Rukun negara telah menjadi teras dan panduan dalam kehidupan rakyat Malaysia. Pada tanggal 31 Ogos 1970, 5 prinsip rukun negara telah diperkenalkan bagi mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum dan memadam peristiwa 13 Mei dari berulang kembali. Hadirin sekalian, kepercayaan kepada Tuhan memaksikan dan mengadili kepercayaan anutan agama masing-masing di bumi Malaysia. Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perkara 3/1 menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam Persekutuan Malaysia. Hal ini bertujuan bagi menjamin kedudukan orang bukan Islam sebagai rakyat yang diterima menjadi warga negara Malaysia, serta menjamin perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia meskipun 61% penduduk Malaysia menganut agama Islam. Malaysia telah diwujudkan dengan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yang Esa. Keluarga Malaysia juga dididik sejak kecil dengan pematuhan terhadap agama dan adat Islam yang unik yang dimiliki oleh setiap bangsa dan akhirnya menemukan kita kepada prinsip rukun negara yang pertama. Jika seorang itu tidak patuh dan taat setia kepada ajaran agamanya, maka hilanglah sifat-sifat terpujinya. Hakikatnya, masih ada individu yang tidak menjaga penulisan mereka di media sosial walaupun hanya sekadar gurauan semata. Sebagai contoh, pada 24 Mei 2023, polis menahan seorang wanita tempatan kerana disyaki memuat naik kandungan yang menyentuh sensitiviti keagamaan dan perkauman di media sosial. Kejadian ini membuktikan bahawa memberi kehormatan kepada agama lain adalah penting bagi melakkan berlakunya ketidakharmonian antara kaum. Jadi, tidak dinafikan rukun negara dapat membentuk rakyat yang berjaya dan stabil. Hadirin yang dihormati, rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara penting kerana kesetiaan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah mampu menjamin kelangsungan pemerintahan yang berdaulat. Hal ini kerana untuk menerajui pentadbiran Malaysia, negara perlulah menjadi stabil dan harmoni supaya dapat diterajui dengan berjaya. Raja berperanan menjadi tonggak kerajaan dan kesetiaan rakyat amat penting bagi mengekalkan dan mempertahankan kedudukan raja. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perhubungan antara rakyat dan raja berpisah tiada. Rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja, manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelatanya. Rakyat yang taat setia kepada raja dan negara akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan negara. Rakyat yang sentiasa mencurahkan baktinya juga akan dapat memimpin negara kelak. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang disayangi, rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Setiap warga negara Malaysia seharusnya patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Dalam konteks ini, tiada individu terkecuali dalam mematuhi perlembagaan. Perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Prinsip keluhuran perlembagaan itu bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Bak kata peribahasa Melayu, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Setiap warga negara seharusnya patuh akan perlembagaan dan undang-undang supaya hidup dalam aman dan harmoni. Hadirin yang bijaksana, kita sering menyebut rukun negara keempat semasa melafazkan ikrar. Akan tetapi, adakah kita benar-benar memahami apakah itu kedaulatan undang-undang? Kedaulatan undang-undang ialah prinsip perundangan yang menyatakan bahawa keseluruhan negara dikawal oleh undang-undang, maka pemimpin dan rakyat Malaysia hendaklah patuh kepada peraturan yang telah termaktub.
Kewujudan undang-undang akan menjaminkan kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan aman dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Masyarakat yang sentiasa mematuhi undang-undang dapat mewujudkan kejayaan dan kestabilan di negara ini. Konsep kedaulatan undang-undang dan prinsip pentadbiran Islam kedua-duanya tidak jauh beza. Islam meletakkan garis panduan jelas kepada tanggungjawab pemerintah dan rakyat. Islam meletakkan tanggungjawab pemerintah untuk menghormati yang diperintah dengan meletakkan hak-hak tertentu dan meletakkan juga tanggungjawab pemerintah untuk taat kepada perintah Allah. Jelaslah di sini rukun negara sebagai prinsip perpaduan yang dapat menjamin kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali, rukun negara yang dibahas menjadi tonggak utama keamanan negara Malaysia, iaitu rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Definisinya adalah meletakkan nilai yang baik pada tingkah laku, beradab sopan, mengikut peraturan, menjadi amalan sentiasa dituntut mengikut falsafah rukun negara. Demikianlah menurut Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Konteks ini amat penting untuk diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berjaya serta bermoral tinggi. Bertepatan dengan negara Malaysia yang tinggi daripada masyarakat majmuk, rakyat harus saling menghormati dan bertoleransi. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Bagai isi dengan kuku. Itulah peribahasa yang sesuai untuk rakyat Malaysia yang sentiasa hidup saling muafakat. Tuntasnya, 5 prinsip rukun negara haruslah diterapkan dan diamalkan dalam hidup. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sebagai penghias bicara akhir, rukun negara yang lengkap ini dapat meningkatkan kejayaan dan kestabilan rakyat. Mari kita bersama-sama membina satu masyarakat progresif agar dapat memajukan negara kita yang tercinta. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.